Sekejap FM tu lah. Habis potong. Last. Last. Bunga tak ada tapi Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah. Jadi saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Ustaz Tajuddin. Ustaz Tajuddin pada tahun lepas saya mengajar pagi. Tapi tahun ini saya bergerak ke sesi petang bagi ada beberapa perkara yang hendak saya selesaikan insya-Allah. Untuk kali ini pendidikan Islam secara online. Jadi untuk pengetahuan semua, saya akan ambil masa selama lebih kurang 20 minit ataupun 15 hingga 20 minit sahaja untuk saya mengajar. Okey, saya hanya mengajar awak lebih kurang 20 minit sahaja. Berbaki daripada itu, saya akan saya minta awak semua keluar daripada grup atau daripada meet kita ini untuk awak buat latihan. Okey. Contohnya kelas kita pada petang ini pukul 3 hingga pukul 4. Saya akan mula mengajar pukul contohnya 3 suku hingga pukul 3.30. Lebih kuranglah Lepas tu dalam 30 minit lagi sebelum pukul 4, awak semua saya kehendaki jawab soalan latihan yang saya akan berikan. Lepas tu bila dah awak jawab semua, hantar kepada saya dalam tempoh sebelum hingga pukul 4 petang tadi. Pukul 4. Maksudnya awak akan hantar latihan dalam WhatsApp. Awak snap gambar, lepas tu hantar ke dalam WhatsApp kelas kita, WhatsApp yang pendidikan Islam tu. Lepas tu tulis nama. Contohnya Nawar Afif, tulis nama. Jadi Ustaz tahu Nawar ni dah hantar latihan. Itu saja. Awak tak perlu risau. Saya tahu. Sebab bila saya baca komen daripada ibu bapa, ramai berkata data tak cukup dan lain-lain. Jadi saya hendak cuba kurangkan untuk menggunakan data daripada pihak awak sendiri. Jadi saya akan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk mengajar. Kemudian saya akan tunggu awak buat latihan. Lepas tu pukul 4 awak akan serahkan semua jawapan awak, ya. Bagi yang tak menjawab, ataupun saya bagi lagi tempoh sampai pukul 6. Tapi pukul 6 saya kira hari tu awak tidak hadir. Ya, itu ialah perkara pertama yang perlu awak tahu supaya nanti pelajar saya tidak ada yang tercicir di dalam pendidikan Islam, terutamanya walaupun secara online. Okey. Untuk tajuk pada petang ini kita akan lihat sekejap, iaitu pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang pertama. Okey, semua dah ada ke? Dah buka ke belum? Any flip tu yang Ustaz bagi link tu. Dah bagi ke? Dah buka ke? Ustaz harap semua dah buka ya. Semua dah buka, semua dah boleh tengok daripada buku daripada itu ialah buku teks untuk sementara ya. Sementara ni kita guna yang ni dahulu. Okey. Bidangnya ialah bidang Al-Quranul Karim. Dan tajuknya adalah Allah pengurnia hidayah. Jadi hari ini kalau kita lihat dalam tempoh PKP dan lain-lain ni kita berdepan dengan pelbagai masalah. Terutamanya masalah nak keluar rumah pun tak boleh, nak pergi tu tak boleh, nak ini tak boleh. Cuma kita ada sekatan. Tetapi ada sesuatu yang tak tersekat, itu namanya hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang ni tak ada sekatan. Awak duduk di mana-mana saja, kalau ada hidayah daripada Allah, maka dapatlah hidayah. Tidak ada sekatan. Jadi saya ustaz harapkan bahawasanya walaupun tempoh PKP ni, cubalah kita mencari hidayah daripada Allah. Kenapa kita nak kena cari hidayah daripada Allah? Yang pertama ialah kerana kita hendak hidup dalam keadaan tenang. Ramai orang hari ini bila dah tak boleh keluar daripada rumah dan lain-lain, semua mengamuk, semua meracau dan lain-lain. Jadi kalau ada hidayah Allah, kita akan lebih tenang, lebih aman dan lebih kita rasa tenteram. Sebab Allah Ta'ala lah yang menjadikan kita. Bila Allah Ta'ala yang menjadikan kita, jadi dia tahulah apa yang sesuainya untuk kita pada hari ini. Jadi itu yang perkara pertama yang perlu kita tahu, kenapakah kita hari ini belajar tentang hidayah. Okey. Baca ayat dengan lancar serta bertajwid. Baca ayat dengan lancar serta bertajwid. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami. Jadi ya Allah, dalam elok-elok kami ni sebagai umat Islam yang percaya pada Allah dan Rasul dan lain-lain, janganlah engkau pesongkan hati kami daripada menerima hidayah-Mu. Jangan pula hari ini kami jadi orang Islam, esok kami bukan orang Islam, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, sesudah engkau berikan petunjuk hidayah kepada kami. Belum ni kami Islam, ya Allah. Belum ni kami lahir dalam keluarga Islam. Hari ni ya Allah, supaya engkau masih lagi berikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami limpah kurnia daripada sisimu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat, berikanlah kami nikmat, ya Allah. Itu maksudnya. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang maha pemberi kurnia. Jadi ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya kita selalu kena memohon hidayah daripadanya. Jadi ayat ini ialah ayat hafazan. Sebut awal ayat hafazan. Jadi saya nak awak semua hafal ayat ini. Nanti dalam satu Google Meet, satu ruangan Google Meet, saya nak dengar sorang baca ayat ini daripada Google Meet. Yang mana yang baca dapatlah PBD-nya bagus. Yang tak baca tu tak bolehlah Ustaz bagi markah. Jadi ayat ini merupakan ayat hafazan. Jangan sekali-kali mengelak. Mentang-mentang lah tak boleh tengok, awak pun ambil bacaan daripada YouTube pasang.
Ustaz, saya dah baca dah. Saya cam budak baca dengan orang tua baca ni dah beza lah. Dia ada beza sikit. Ya. Jadi Ustaz nak dengar. Jadi awak kena onkan hari tu, kena onkan mikrofon, kena onkan video. Ustaz dah tengok sendiri awak mulut awak tu sendiri yang membacanya. Okey. Itu ialah tugasan yang pertama. Jadi bila Ustaz nak dengar ayat ini, minggu hadapan. Hari Khamis minggu depan lah. Hari Khamis minggu depan, kita akan ada Google Meet sekejap. Google Meet, Ustaz nak dengar. So, yang dah baca tu boleh live lah. Yang dah baca boleh live. Itu saja untuk minggu hadapan. Okey? Itu ialah janji temu kita pada minggu depan. Jangan sekali lagi kali kalau kata Ustaz, saya tak sempat lah, saya data tak ada. Cakap awal, Ustaz, data saya tak ada. Nanti kita boleh buat pada hari lain pula. Ya, yang belum buat. Okey. Seterusnya intisari daripada ayat. Ya, intisari daripada ayat. Sekejap ya. Saya ada income message. Okey. Apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Pertama, umat Islam perlu berdoa agar ditetapkan hati di dalam hidayah. Antaranya doa ini. Jadi untuk awak, kenapa saya suruh awak hafal doa ini? Nanti setiap kali solat, setiap kali sembahyang, setiap kali awak ke mana-mana boleh bacakan doa ini. Ini adalah antara doa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sendiri kepada manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala meneguhkan hati mukmin dalam keimanan sebagai tanda rahmat dan kasih sayangnya. Jadi orang yang benar-benar beriman, maka Allah tetapkan hati mereka supaya mereka dapat dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang beriman. Yang ketiga, Allah suka untuk memberikan hidayah dan rahmat kepada hamba-Nya agar mereka terus kekal berada dalam keimanan. Yang ketiga, Allah Ta'ala lah yang memberi hidayah. Jadi kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh baca Quran. Jadi itu semua hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Yang keempat, Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kerana hidayah itu miliknya yang mutlak. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni ialah yang memberikan hidayah, bukan kita. Contohnya kawan kita tak semayang, kita tegur dia dah. Ali, semayang lah. Ya, aku tak nak semayang lah. Jadi yang memberikan hidayah untuk orang itu solat ataupun tidak bukan kita, Allah Ta'ala. Cuma kita kena tegur. Kalau gitu Ustaz, biarlah dia nak buat jahat macam mana pun, bukan kita yang boleh mengubah dia. Betul. Tetapi ingat, hidayah itu milik Allah. Tugas kita sebagai seorang mukmin untuk kita sama-sama bertegur-teguran. Bertegur-teguran. Mudah-mudahan insya-Allah semua kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manalah tahu tiba-tiba kawan kita yang kita tegur tu dengan sebab daripada kita, dia pun berubah menjadi baik. Itu alangkah jadi baiknya. Seterusnya nombor 5, tiada jaminan seseorang itu akan kekal berada dalam hidayah Allah kerana mereka boleh terkeluar daripada landasan iman. Jadi nak jadikan orang itu Islam ataupun tidak, ataupun selama-lamanya Islam ataupun tidak, itu semua milik Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita jangan duk rasa kita ni baik sangat, jangan duk rasa kita ni bila dah buat jahat kita tak apalah, biarlah akulah nerakanya, kamu syurga. Jangan. Sebab kita tak tahu bahawasanya Allah Ta'ala ni menetapkan kitanya di mana. Adakah kita di kalangan orang-orang yang baik ke ataupun tidak. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui.
tugas kita ialah kita buat kerja, beramal, berdoa pada Allah Taala. Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan doa untuk memperkukuhkan keimanan, seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa doa yang dibacakan, yang diajar oleh Rasulullah kepada kita untuk kita amalkan, iaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, wahai Tuhan yang memperbolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi Allah Ta'ala, Tuhan minta, Nabi ni minta supaya Allah tetapkan akan hati kita. Kenapa Nabi baca sedangkan Nabi sudah maksum? Nabi nak mengajar kita, inilah doa yang perlu kita baca sentiasa. Jangan tak baca. Jadi doa ni kena baca selalu. Okey, spektrum ilmu. Bahagian tepi tu. Ayat 8 surah Ali Imran ialah doa yang maksur, doa yang bersumberkan Al-Quran dan hadis, yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam digalakkan untuk berdoa dengan doa ini. Ayat ini juga boleh dibaca di dalam solat. Awak nak baca dalam solat pun tak mengapa, boleh juga, ya. Okey. Seterusnya, aktiviti perdengarkan bacaan hafazan anda kepada rakan anda. Okey, latihan. Dah habis dah kita untuk petang ni. Saya dah janji pada awak pukul 3.30 ya, lewat sikit. Saya bagi latihan untuk awak jawab dalam kertas, jawab di dalam kertas, mana-mana kertas lah, ataupun kalau ada buku lagi bagus. Kalau tak ada buku pun tak apa. Okey. Tulis tarikh hari ini ialah 21 bulan 1. Ya, dan juga hari ini hari Khamis. Lepas tu, lepas dah siap semua tu, jawab soalan nombor berapa Ustaz? Jawab soalan nombor 3. Huraikan 3 intisari ayat 8 surah Al-Imran. Intisari 8 ni mana intisarinya? Pada muka surat sebelah tu, pada bahagian intisari. Intisari ni awak cari 3. 3 daripada 5 tersebut awak tuliskan 3. Lepas tu soalan nombor 2, bagaimanakah anda membudayakan amalan berdoa dalam kehidupan anda sebagai seorang murid? Jadi awak kena jawab yang ni dalam kertas, snap gambar, tulis nama, lepas tu hantar dalam grup. Boleh ke? Boleh semua? Kita nak habis ni. Boleh semua? Boleh ke tak? Boleh. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kita berhentikan dahulu. Sampai pada pukul 3.33. Pukul 4 saya nak tengok siap dah. Semua dah hantar dalam grup. Boleh ya? Okey. Jumpa lagi pada waktu-waktu lain insya-Allah. Okey, kita semua boleh berhenti dahulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis, Allah. Kita cari payah dulu.